Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Isyuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Okey, seperti yang kita tahu kan, antara caller-caller yang diminati oleh penonton kita, Ya. Abang Adat Syuk. Betul. Kali ni Abang Adat part berapa kali ni? Part 4 lah tak silap aku kan. Yes. Part 4 sebenarnya bukan orang yang request dia tertunggu-tunggu. Kita pun sama kan. Sebab Abang Adat ni dia punya jalan cerita menarik. Betul? Kan? Sebelum tu kita nak dengar dulu. Assalamualaikum Abang Adat. Apa khabar, sihat Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sihat. Cerita Abang Adat ni dapat sambutan lagi-lagi yang 14 tu kan. Dia kisah seram disambuti dengan pilu. Kisah Yes. persahabatan yang orang kata apa, tak terjangka lah jadi situasi macam tu kan. Betul? Okey Abang Adat, sebelum tu kita nak suruh lah kan, dah banyak kali macam biasalah dalam video-video sebelum ni, jangan lupa like, share dan subscribe untuk video-video yang akan datang. Dan yang mana dah subscribe, thank you so much. Yang mana belum join our family members, boleh join untuk hanya RM5 sebulan. Okey, kita nak dengarkan cerita Abang Adat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Okey Abang Adat, boleh ceritakan pengalaman yang pertama. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pengalaman yang kali ini saya nak sharekan berlaku pada tahun 2010, di mana ini kali pertama saya mendapat pengalaman ni. Pengalaman menjadi seorang peruqyah. Okey. Ketika tu kan sebelum ni saya ada cerita saya ada berubat dengan satu ustaz kan. Jadi ustaz tu dia guide, yang buat rawatan tu saya sendiri sebenarnya. Tapi ustaz tu yang guide. Jadi daripada pengalaman saya mengeluarkan jin-jin silat yang ada pada tubuh saya tu, jadi ustaz tu dia dah ceritakan pada guru dia. Jadi guru dia nak jumpa saya. Minggu lepas saya berubat tu, saya dapat panggilan lah daripada ustaz tu. Masa tu dah minggu pertama puasa. Ustaz tu minta saya datang ke madrasah dia dekat Rasah. Jadi saya pun datanglah dengan seorang kawan. Dan yang mana kawan saya tu dulu saya punya sparring partner jugalah silat. Kita orang ni mana-mana sama je. Belajar silat sama-sama, belajar mengaji sama-sama. Kan, jadi pergi surau tu pun saya kenal dengan ustaz tu pun sama-sama dengan dia. Jadi saya pergi dengan dia lah. Jadi bila sampai dekat madrasah tu, saya disambutlah oleh ustaz tu dengan beberapa orang. Dan saya diperkenalkan dengan guru ustaz tu. Guru yang mengajar ustaz tu ruqyah. Okey. Jadi dia pun tanya nama, kemudian dia tanya beberapa soalan kan. Soalan yang berkait tentang ketika rawatan tu. Adalah benda-benda yang dia tanya yang saya nak jelaskan dekat sini agak istilah-istilah yang digunakan tu mungkin agak asing dengan kita orang awam ni. Seperti macam dia kata istilah macam kolam hayat, istilah macam laut kalzum. Istilah-istilah tu hanya diketahui oleh orang-orang yang terlibat dengan sesi rawatan alternatif lah.
Jadi bila dia tanya saya, benda ni rupa macam mana, benda ni rupa macam mana, dia pun kata lagi gini. Dia bawa puas hati lah dengan jawapan saya. Jadi saya tak tahu apa tujuan dia orang ni panggil saya kan. Jadi saya datang je lah. Rupanya malam tu guru ustaz ni dia minta saya ubatkan seorang kawan dia orang. Jadi saya kata saya tak pandai lah. Dia kata kan. Lepas tu satu kata saya ni dah boleh mengubat sebenarnya. Dia kata daripada pengalaman saya mengubat diri, merawat saya hari tu, dia kata saya dah boleh buat, tinggal lagi nak kena guide je, dia kata. Dan dia kata dia akan backup daripada belakang. Jadi saya dihadapkanlah dengan seorang pesakit kan, umur lebih kurang dalam 50-an lah. Dia kata guru ustaz ni, pesakit ni dia terkena buatan orang dan dia suruh saya scan pesakit tersebut. Jadi nak scan ni dia menggunakan banyak tumpuan lah, sebab kita nak bayangkan diri pesakit tu dulu. Jadi mula-mula sekali definitely lah dia suruh istighfar, kemudian dia suruh baca Al-Fatihah banyak kali. Fatihah yang pertama difidyahkan kepada Rasulullah, kemudian Fatihah kedua disuruh fidyahkan kepada seluruh Rasul, para sahabat, para wali, orang-orang soleh, para syuhada, seluruh malaikat di langit dan di bumi, dan juga kepada alam ni. Sebab dia kata kita ni kalau nak berhubung langsung dengan Allah Ta'ala, dengan makam kita sebagai orang awam ni jauh. Kita perlukan kita perlukan berkat daripada Rasulullah, Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi ni, supaya kita dapat connect dengan Allah direct, dia kata. Jadi saya pun buatlah macam yang dia suruh tu. Kemudian dia suruh kita berserah diri pada Allah dulu, berniat dulu. Niatlah kita ni nak mohon Allah Ta'ala perlihatkan apa gangguan yang mengganggu sakit tu. Jadi kemudian dia suruh saya berzikir. Saya pun berzikir lah. Bila berzikir tu pejam mata, sambil zikir tu niat pada Allah, minta diperlihatkan gangguan yang ada pada sakit tu. Jadi waktu saya pejam mata tu, saya kena bayangkan pesakit tu. Walaupun dia ada depan saya kena bayangkan dalam fikiran saya. Kemudian saya zikir, minta ke Allah sambil zikir tu. Ya Allah, tunjukkanlah apa yang sedang mengganggu sakit ni kan. Sambil tu tak berhenti-henti minta lah. Sambil zikir, kemudian sedikit demi sedikit, setelah bayangan orang tu ada dalam fikiran saya, kemudian bila saya minta Allah Ta'ala tunjukkan gangguan tu, sedikit demi sedikit lembaga yang mengganggu sakit tu nampak dalam fikiran saya, dalam imajinasi saya. Dia punya rupa tu besar, hitam dan berbulu. Dia pun describe lah dekat ustaz tu. Dia kata benda ni rupa macam ni. Jadi dia kata itu adalah spesies yang dikatakan yang kita kata yang besar tu lah, yang raya-raya tu lah. Kan, yang kita panggil raya tu lah. Okey, faham. Jadi benda tu lah yang ganggu sakit, dia kata. Jadi setelah saya beritahu, dia orang kata okey, sekarang ni minta Allah Ta'ala pisahkan gangguan tu, lembaga tu daripada sakit tu. Jadi saya pun berzikir lagi, minta pada Allah supaya Allah utuskan tentera-tentera Allah untuk pisahkan makhluk tu daripada sakit tu. Jadi dalam saya minta pada Allah tu, kemudian dalam fikiran saya tu muncul beberapa lembaga serba putih kan. Dia kepung makhluk tu. Jadi mula-mula keadaan terkawal. Tiba-tiba makhluk tu dicekiknya tengkuk pesakit tu. Dalam makhluk yang dalam bayangan saya tu dicekik. Saya kata kat ustaz tu, benda tu dicekiknya pakcik ni, saya kan. Lepas saya cakap,
pakcik tu tak boleh bernafas. Okey. Seolah macam dicekik kan. Jadi ustaz tu kata minta pada Allah, baca zikir, niatkan zikir tu supaya dijadikan sesuatu yang boleh memutuskan tangan makhluk tu. Saya pun cubalah. Setelah beberapa kali cuba, akhirnya tangan makhluk tu dapat diputuskan. Dan dalam fikiran saya dapat dengar makhluk tu menjerit. Jadi setelah itu saya disuruh untuk pisahkan. Jadi lembaga-lembaga yang serba putih tadi tu, dia pegang lembaga itu, pisahkan daripada diri sakit. Kemudian dia kata minta Allah kurungkan benda ni. Saya pun zikir, minta ya Allah wujudkanlah satu kurungan untuk mengurung makhluk ni. Jadi dalam saya minta tu, tiba-tiba Allah ilhamkan Allah datangkan satu bentuk kurungan. Masa tu yang saya nampak macam berbola kaca yang tebal. Jadi dia masuk dalam kaca tu. Kemudian saya kata dah nampak dah. Dia tanyalah kan, dah nampak belum kurungan tu? Dah masuk belum benda tu dalam tu? Dah gitu. Kemudian dia kata dekat saya, hantarkan kurungan tu ke dalam laut. Jadi dalam istilah perubatan, ada satu laut yang dipanggil sebagai Laut Kalzum. Laut Kalzum ni dia hanya ada dalam kita punya makrifat je. Okey. Dalam makrifat kita saja. Faham. Jadi saya minta Allah Ta'ala bukakan laut tu sampai ketika tu tak berhenti zikir tau. Tak boleh berhenti zikir. Kemudian laut tu terbuka. Kemudian kurungan tu masuk ke dalam laut tu. Kemudian laut tu bertaut. Bila laut tu dah bertaut, saya cakap dia dah masuk dalam laut tu dan laut tu dah bertaut. Kemudian dia suruh saya baca doa. Baca doa sebagai tanda sesi tu dah selesai. Jadi selepas tu dia minta saya buatkan air penawar untuk pakcik tu. Sebab orang yang kena gangguan ni, dia ada bisa dalam tubuh dia. Bisa daripada gangguan tu. Sama ada daripada kuku dia ke, dari whatever macam manalah dia buat kan. Sama ada dia jilat ke, dia apa ada kesan dia pada diri kita sakit. Jadi dia minta saya buatkan air penawar. Saya kata saya tak pandai gitu kan. Kemudian dia ajar saya, dia kata bacakan Fatihah, niatkan kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir. Okey. Niatkan kepada Nabi Khidir, kemudian baca doa. Sambil baca doa tu minta Allah Ta'ala masukkan syifa ke dalam air tersebut. Saya kena bayangkan air tu. Memang air tu ada depan mata saya lah. Sambil doa tu saya kena bayangkan. Kemudian ketika saya berdoa tu, saya nampak macam doa yang saya bacakan tu menjelma dalam bentuk huruf-huruf hijaiyah Quran yang kita baca tu. Masuk dalam air tu, kemudian dia berpusing-pusing dalam air tu, kemudian air tu bercahaya. Jadi semua ni berlaku dalam saya punya pandangan makrifat ataupun pandangan batin. Faham. Jadi di kalangan ramai-ramai tu ada yang tanya saya, macam mana abang buat gitu. Saya pun tak faham kan. Itu saya bayangkan dan saya baca, saya berzikir. Kemudian apa yang saya saya hajatkan tu, saya hajatkan tu muncul dalam bayangan saya. Saya kata macam tu ya. Dia ibarat kita guna imajinasi kita. Imajinasi. Tapi pada masa yang sama, waktu tu kita punya konteks mestilah pengharapan kita mestilah 100% pada Allah Ta'ala. Betul. Jadi itulah kali pertama saya disuruh merawat seorang pesakit setelah saya berubat sebelum ni. Okey. Sejak
sejak daripada tu saya ni pun berkhidmat lah dengan ustaz tu selama 3 tahun lah. Selama 3 tahun saya jadi pembantu lah. Faham. Masih merawat sehingga kini ke tak merawat dah? Sekarang dah tak. Tak lah. Sebab merawat ni dia dah terlampau lama kita merawat tu, akan ada di kalangan pihak sana tu lah, dunia sebelah sana tu, dia akan mula trigger kita. Dia akan trigger kita, dia akan ganggu kita, dia akan ikut kita. Jadi masuk tahun ketiga tu ustaz tu dah cakap dengan saya, kau kena berehat sebab puak sana tu dah mula target kau gitu. Faham. Jadi saya pun stop lah. Okey. Rasanya lepas siapa yang tengok ni ramai yang nak jumpa Abang Adat ni. Tu dah asal belajar ilmu ni. Kan? Sebenarnya banyak persoalan yang aku nak tanya tapi aku takut tersalah tanya. Bila aku takut tersalah tanya, maklumlah kan. Kita ni netizen kita. Tak apa, tanya je. Sebab lain kelompok, lain dia punya kaedah dia. Faham betul. Dia tak sama kaedah. Dia macam kita main bola kan. Setiap orang ada posisi, ada bakat dia. Kaedah dia macam-macam. Okey. Kepada yang dengar sorry lah kita ni tak suka ilmu pis kan. Kadang kita tanya pun sebab kita tak suka ilmu kan. Dan ni mungkin ilmu juga pada orang luar yang sana yang tak tahu. Okey, Abang Adat tak silap Abang Adat ada minta doakan kepada Nabi Khidir Yes. Jadi tak silap aku itu Nabi yang masih ada lagi kan sehingga kini. Ada khilaf. Ada khilaf. Ada khilaf lah. Ada yang kata dah wafat, ada yang kata masih hidup. Itu tak apa. Itu tak kisah yang itu. Ada penjelasan ke daripada Abang Adat kenapa Nabi Khidir? Yang ni soalan pada aku lah. Sorry Okey. Sebab Nabi Khidir yang saya diceritakan lah oleh guru saya, dia kata waktu Nabi Musa bertemu dengan dia tu, Nabi Khidir ni duduk dekat atas batu ke dekat satu tepi laut lah. Tepi laut. Apa saja benda yang dia bijak, semuanya akan hidup. Semua akan hidup, jadi rumput, jadi apa, macam tu. So dari segi kajian para ilmuwan yang terbabit dalam keadaan rawatan ni, dia suggestkan ambil berkat Nabi Khidir. Okey, faham. So tak salah lah soalan aku Tak. Risau. Memang Danang Puan sendiri pun tak banyak menerangkan berkenaan dengan Nabi Khidir sebenarnya. Aku tertarik juga nak tahu kan. So satu ilmu barulah untuk aku baru tahu kan. So dalam kita bercerita cerita mistik ni ada ilmu yang kita dapat. And bila aku dengar cerita Abang Adat ni, aku rasa macam something big, kuasa Tuhan tu kan. Kita kadang tak nampak tapi sebenarnya Allah jelmakan kita tak nampak kan. Tapi bila Abang Adat ni antara orang yang nampak doa tu dikabulkan dengan nampak tulisan-tulisan bercahaya, masuk dalam air tu jadi terang. Aku rasa doa lah, apa-apa tadi Abang Adat buat, doa lah dia punya kunci. And pengharapan tu 100% kerana Allah. Jangan ku berharap pada yang merawat kan. Sebab merawat tu pun mengharap pada Allah kan. Betul. Okey Abang Adat, saya seronok dengan cerita yang pertama ni. Okey, kita nak dengarkan cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni berlaku pada tahun 2014. Ketika ni saya dah tak aktif lagi. Saya pun dah mula orang kata apa, sebab masa saya mula-mula join ustaz tu, dalam kereta saya memang tak ada lagu pun saya dengar. Waktu tu. Jadi waktu tu saya jarang, memang saya tak dengar lagu. Kemudian dalam kereta saya tu hanya ada surah Al-Kahfi dan dia punya terjemahan je. Saya dalam keadaan macam tu selama 3 tahun sebab kita nak kena jaga kita punya hati supaya tak keras. Jadi kita kena jauhkan sikit keduniaan ni. Hanya berzikir, baca Quran, baca Quran. Selama 3 tahun saya macam tu keadaan saya. Kemudian bila saya dah tak aktif lagi, barulah saya
start dengan lagu balik, lepas tu join band balik kan. Dah jadi macam orang awam balik lah. Jadi pada waktu tu saya ada berkawan dengan satu orang member ni lah. Dia duduk Bangi. Jadi selalu datang ke taman tempat tinggal saya ni, sebab dekat saya punya taman perumahan tu dia ada rumah kedai. Jadi dia daripada Bangi, dia akan datang, dia akan spot kat kedai tu, kemudian dia call saya akan keluar jalan kaki lah. Jalan kaki daripada rumah dia, sebab rumah kedai tu tak jauh, kena lalu satu lorong, kemudian kena turun tangga sebab ada bukit kat situ, ada tu sampai ke kedai. Jadi dalam perjalanan saya nak ke kedai tu, ada sebatang pokok dekat kaki bukit tu. Sebenarnya ada banyak pokok, tapi ada sebatang pokok ni dia dah rebah tapi dia masih hidup lagi. Jadi setiap kali saya lalu dekat situ, saya punya kepala akan berdenyut. Jadi menurut apa yang saya belajar dulu dan saya pernah beritahu dulu, kalau kepala belah kiri ni berdenyut, ada entiti gaib ni ada di sekeliling kita. Yang itu saya tak kisah. Saya tak kisah yang itu, saya buat tak tahu je kalau macam tu. Cuma kalau dia ramai dan dia sedang mengutung kita, pipi kiri dan pipi kanan akan rasa seperti ditekan. Itu tanda dia ramai. Jadi maknanya setiap kali saya lalu situ, pipi saya ni akan, kepala berdenyut dan pipi kiri dan kanan ni akan rasa seperti ditekan. Maknanya saya lalu je, benda tu putung saya. Setiap kali saya lalu, benda tu putung saya. Jadi solution dia, setiap kali saya lalu situ, saya akan berzikir. Setiap kali saya lalu, berzikir. Dan benda ni saya tak cerita dengan kawan saya. Saya anggap benda tu masalah pribadi saya lah. Saya boleh settle sendiri lah. Saya anggap macam tu lah. Kan? Jadi satu hari tu, ada satu malam tu kawan saya ni datang, kemudian dia dah sampai tu, dia call lah, aku dah sampai ni, kau turun lah. Dia pun jalan, dia lalu kat pokok tu, saya akan berzikir. Kemudian saya akan berzikir lagi sampai saya jumpa kawan saya tu. Dia dah jumpa kawan saya tu, baru saya berhenti zikir. Jadi kita orang ni memang lepak tu memang lama lah, sampai pukul 2:30 pagi kadang-kadang kan. Jadi malam tu entah macam mana, tiba-tiba kawan saya ni dia minta diri nak pergi ke toilet. Saya pun nak kata okey lah, pergilah kan. Tapi dia pergi toilet tu lama tu. Biasa kita tahu kawan kita kalau pergi toilet paling lama 5 minit. Ini 15 minit. 15 minit. Lepas tu saya nampak, saya tak apalah, saya jenguk-jenguk lah kan. Dekat area toilet tu saya tengok dia macam bercakap dengan seseorang, tapi saya tak nampak dengan siapa dia cakap. Lepas tu dia datang balik, dia duduk dekat saya, kemudian dia senyum kat saya. Dia kata, kau ni pahal senyum ni, saya kata kan. Dia geleng kepala, dia senyum je. Lepas tu dia cakap dengan saya, ada orang kirim salam. Dia kata siapa? Tu yang tinggal kat pokok tu. Saya tak cerita pun benda ni dengan dia. Tinggal lagi kawan saya ni, dia pun jenis yang orang kata boleh kasyaf juga. Dia ni lebih kurang macam kalau kita, dia boleh, benda tu boleh nampak dekat depan mata dia, macam nampak macam tengok wayang. Kalau dia bayangkan benda tu depan mata dia, macam wayang. Ada flashback, dia boleh nampak flashback. Cikgu Manif lah. Dia macam Cikgu Manif. Dia boleh flashback. Dia kata yang duduk dekat pokok tu lah. Dia kata aku pun tak cerita pun pasal benda ni kan, dia kata kan. Dia datang cari aku, dia kata. Okey, bang, jap, kamera kita terpadam pula. Okey. Jap. Sekejap dah kenapa terpadam? Oh ni yang kawan abang Adat tu, yang ada flashback. Dia kata apa? Dia kata orang yang duduk dekat pokok tu kirim salam.
Kan dia kata dia nak apa gitu kan. Dia kata kawan saya ni cakap, dia pesan, dia kata kalau lalu dekat pokok tu janganlah zikir. Anak cucu dia takut. Lah takut pula. Tu dah pasal. Okey. Lepas saja kawan saya tu cakap macam tu, kepala saya tiba-tiba berdiri. Berdenyut dan kemudian rasa macam dicucuk sikit. Maknanya dia betul-betul sebelah saya lah tu. Kan? Dan bila saya dapat confirmkan itu entiti yang tinggal dekat pokok tu, dia pun jawab. Maknanya dia macam bakin dengan saya lah, macam tawar-menawar dengan saya lah. Dia minta saya kalau lalu situ jangan berzikir. Saya cakap boleh, dia kata saya boleh tunaikan apa yang dia minta, tapi dengan satu syarat, dia kata. Saya kata dia kena pastikan anak cucu dia tak ganggu saya bila saya lalu situ. Saya tahu gangguan dia macam mana. Pipi saya akan kena tekan, pipi saya akan rasa seperti tekan. Saya tahu masa tu anak cucu dia tengah kutung saya. Kalau anak cucu dia tak kutung aku tak zikir. Itu saja syarat aku. Kan? Lepas saya cakap macam tu, kalau saya berhenti berdenyut. Macam dia dah terima syarat saya. Kemudian dia puas hati, dia belah. Kan? Jadi lepas tu kawan saya pun tanyalah saya kan. Tanya saya, kau selalu zikir ke bila datang sini? Yelah, saya cakap kan, bila aku lalu kat pokok tu, dia ramai lah keluar kan. Kutung-kutung aku tak selesa lah. Lepas aku zikir. Tapi tuan tanah dah datang jumpa kau ni, dah bagin dengan kau. Saya kata agak-agaknya capai persetujuan lah. Sebab aku kalau dia ingkar perjanjian, aku zikir lagi. Kemudian selepas dah lama kita orang nak balik tu, saya pun baliklah jalan kaki, lalu balik pokok tu. Lalu pokok tu, kepala saya masih berdenyut, tapi rasa pipi kena tekan tu dah tak ada. Maknanya dia dah bagi tahu anak cucu dia jangan ganggu. Kalau orang ni lalu situ, jangan kutung-kutung dia. Sebab orang-orang yang terbabit dengan apa ni, dengan perubatan alternatif ni, kami ni selalu berzikir, selalu baca Quran. Jadi mungkin kita orang ada keluarkan gelombang zikir tu. Jadi kadang-kadang benda tu trigger dia orang. Dia macam manusia juga. Bila dia tertarik pada sesuatu, dia nak tengok, dia datang ramai-ramai. Kan, sebab dia kata anak cucu tu termasuklah budak-budak kan, di kalangan bangsa dia kan. Jadi saya pun tak salahkan dia orang. Kita kena layan dia macam layan manusia kan. Betul. Sebab dia memang tak ganggu pun sebenarnya. Tinggal lagi bila pipi saya rasa ditekan tu, saya memang tak suka. Sebab itu maknanya dia ramai. Jadi saya kata janganlah macam ni. Kan aku zikir kan, macam tu lah jadinya. Jadi bila dia datang jumpa saya tu, dan dia dah pesan dekat kawan saya tu, dan dia kata minta jangan zikir. Saya pun tahu baru saya kemukakan syarat saya, boleh kita takkan zikir dengan syarat anak cucu dia jangan ganggu saya bila saya lalu situ. Kemudian sejak apa dia tu tak ada lagi dah. Alhamdulillah lah. Sejak tu dah tak ada lagi rasa macam pipi kena tekan setiap kali saya lalu kat situ. Itulah pengalaman yang saya lalui ketika tahun 2014. Zikir Last abang jadi pengabar perbuatan tu tahun bila? Last saya 2013 tak saya lah. 2013. Zikir yang abang baca tu zikir biasa ataupun ada spesifik zikir untuk benda-benda macam ni daripada nak hindar pada gangguan makhluk halus? Dia ni macam zikir yang diamalkan oleh ahli tarekat lah. Sebab nak dapatkan
nak dapatkan zikir tu dia ada ijazah, dia ijazahkan. Okay. Dan kita boleh baca zikir yang kita amalkan harian pun kita boleh baca. Cuba kalau dengan zikir yang dia orang ijazahkan tu, dia akan lebih cepat lah. Faham. Apa-apa pun orang kata harapan tu 100% kat Allah. Gitu. Okey. Maknanya zikir tu sebagai kita punya entrance ya. Yang menzahirkan pertolongan tu semua Allah Ta'ala. Yang ini kita jangan salah faham ya. Perawat tu dia minta ke Allah. Perawat tu dia minta ke Allah. Sebab bila sesi zikir tu memang dia direct dengan Allah. Ya, bukan dia zikir tiba-tiba ada super power ke tak? Yes. Bergantung pada Allah lah. Semua kena gantung pada Allah. Okey. Menarik ni. Kan? Aku rasa macam hari ni aku dapat lebih kenal rapat dengan pengamal perubatan. Selalunya kita tak nampak point of view pengamal perubatan ni kan. Yang kita nampak ada baca-baca kan, macam ketul-ketul sikit dah. Tapi kita baru hari ni dengar apa yang sebenarnya dia nampak kan, apa yang dilalui kan. Okey. Ini last. Kita nak dengarkan cerita yang ketiga. Okey, cerita yang ketiga ni berlaku pada tahun 2017. Waktu ni saya dah join band lah. Main dinner function, wedding kan. Jadi pada satu hari ni kita orang dapat satu job main dekat tak silap saya Ulu Yam lah, kawasan sejuk Ulu Yam tu, dekat Selangor kan. Jadi kita orang kena perform dekat situ pada waktu malam untuk satu company ni lah. Jadi dia buat majlis tu dekat satu resort, dan kita orang kena datang ke resort tu dan hiburkan orang-orang pada malam tu. Jadi untuk main dekat sana, kita kena datang 2 jam sebelum 2-3 jam sebelum show tu. Sebab kita nak loading barang, kemudian kita nak buat sound check. Lepas tu kita main 1 lagu 2 lagu untuk dapatkan keseimbangan audio kan. Jadi selepas tu baru kita rehat. Jadi kawasan tu, resort tu, dia ada jeram. Dia ada sungai daripada jeram. Memang sejuk sungai tu. Dan di seberang sungai tu hutan. Tapi resort tu memang lawa lah. Kan? Bila tengok daripada luar memang tak nampak apa. Bila dah masuk dalam tu, lawa tempat ni. Jadi lepas saya sound check apa semua tu, kita orang pun dia bagi bilik lah kan. Kita tukar pakaian kan, dah mandi jaga tukar pakaian, kita orang pun perform. Lepas maghrib tu kita orang dah apalah, lepas solat maghrib tu kita orang pun pergi next stage lah. Tunggu pukul sampai isyak baru kita start kan. Jadi masa tengah perform tu, saya ni masa perform, telefon saya letak dekat atas keyboard tau. Okay. Tengah-tengah perform tu, saya punya keyboardist ni cuit saya. Dia tunjuk telefon saya. Telefon saya ni ada orang tengah call. Jadi waktu tu kita tengah perform, macam ni kita nak jawab call kan. Jadi saya kata biarkan dululah. Biarkan dulu. Kemudian bila perform ni dia ada set pertama, set kedua, dia ada break dia. Break 20 minit tu kan. Waktu break tu saya check lah telefon tu. Rupanya mak saya yang call. Jadi bila mak saya call ni, saya kenalah call balik kan. Letak kan, kena cas dahaka pula. Betul. Kan saya call mak saya. Sebab mak saya ni dia kalau tak ada hal penting dia akan call. Tambah-tambah kalau malam. Karena kalau malam dia call mesti ada hal penting kan. Jadi saya pun call mak saya. Saya tanyalah, dia tanya saya, kau kat mana ni? Dia ada kerja tu kan.
kau boleh tolong mak tak? Gitu. Ada apa mak kan? Mana anak buah kau ni menangis-nangis lah. Macam kena kacau lah. Menangis-nangis dalam bilik. Kemudian cakap takut, tangan tunjuk dekat atas siling kan. Jadi dia minta saya buatkan dari jauh lah. Kan, dia usul saya ruqyah anak saudara saya tu dari jauh. Jadi saya pun cakap dekat manager. Sebab manager tu kawan, dia pun tahu saya dulu pernah terbabit dengan dengan rawatan Islam ni. Saya cakap lah, ni mak aku minta tolong lah. Siapa ni agent ni, anak buah aku yang malak-lalak tahu mak. Saya kata okey lah. Sebab kita orang ada 2 gitaris. So untuk yang untuk yang second section ni kau selesaikan dulu. Kalau dah habis kan baru kau next stage. Dia kata kan, saya pun okey lah. Jadi kita nak buat ni nak kena zikir. Tempat tu tempat show. Jadi kita kena jauh lah, cari tempat yang jauh daripada kawasan tu kan. Tentunya kita pergi kat kawasan yang jauh dan sunyi, supaya bunyi muzik tu tak ganggu kita. Jadi saya pun pergilah cari spot yang kebetulan resort tu besar juga. Jadi saya pergi dekat kawasan betul-betul ujung resort tu. Sebab waktu tu kita dah tak peduli apa dah. Sebab kita fikir keselamatan anak buah kita. Saya dah tak fikir dah resort tu ada apa ke, kat hutan tu, sebalik hutan tu ada apa. Saya tak kira, saya tak peduli lah. Sebab kita fikirkan keselamatan anak saudara kita. Jadi saya pun mulalah buat sesi ruqyah tu. Saya duduk, saya istighfar, baca Fatihah, kemudian berzikir. Tengah saya berzikir, saya belum lagi saya belum lagi bayangkan anak buah saya tu. Tengah-tengah saya berzikir tu, tiba-tiba kepala saya berdenyut dengan tajam. Kemudian pipi kiri dan kanan saya ni kena tekan. Jadi itu tandanya benda tu banyak, ramai. Jadi saya rasa, aku belum scan anak buah aku lagi. Jadi maknanya ada respon daripada entiti-entiti yang berada di kawasan resort tu. Dah agak. Duduk ujung-ujung pula. Tu pasal dia nampak macam ada gelombang kan. Dia orang ni trigger pada gelombang. Jadi saya kata, dah kena menghadap dia orang ni pula, kata kan. Jadi saya scan. Dalam saya scan, rupanya dekat seberang sungai tu. Dekat seberang sungai tu, dia dah berkumpul kat tempat tebing tu ramai-ramai. Alamak. So dia mungkin pada dia saya nak ganggu bangsa dia orang. Dia macam orang kampung tak lah. Faham. Ni ada apa ni? Dia macam tu lah kan. Jadi bila dah jadi macam tu, kita terpaksa berunding dengan dia. Jadi saya pun pergi depan sikit kat tebing sebelah tu. Dia kat tebing sebelah, saya bagi salam, tapi dia tak jawab lah. Cuma saya cakap tu sambil cakap tu saya zikir lah. Saya cakap, Assalamualaikum, saya ni orang luar. Dia kata, saya ni ada hal kecemasan yang membabitkan saudara mara saya. Saya tak ada niat nak ganggu tuan-tuan. Saya ni tengah nak ubatkan anak saudara saya dekat kampung. Dia kata, minta maaf. Dia cakap kan, minta maaf kalau saya ganggu. Saya janji saya buat sekejap je. Kemudian saya tak zikir dah. Lepas saya cakap tu, beransur-ansur saya punya rasa pipi kena tekan tu dah tak ada. Maknanya dia beredar. Dia beredar di situ. Kemudian saya pun buatlah sesi ruqyah untuk anak saudara saya tu. Bila saya scan, saya nampak lah memang ada benda melekat kat siling rumah tu. Sebab anak buah saya ni lama bapak bawa pergi berjalan petang-petang kan. Lepas tu pergi mana, kemudian apa benda yang ikut. Lepas tu malam baru benda tu mengacau. Jadi saya tengok dia macam orang tua lah. Yang pegang tongkat tu lah. Okey. Kan. Kemudian saya dia kalau kita buat dari jauh ni, yang unik dia kalau kita buat dari jauh, entiti tu tak nampak kita. Kita je nampak dia. Dia ni keadaan ni, bila kita guna daripada jauh ni,
macam kita tak nampak dia tu lah. Okey bang. Dia akan jadi kita nampak dia, dia tak nampak kita. Maknanya kita ambush lah. Bila kita buat daripada jauh ni, kita ambush dia. Dia tak tahu siapa, dia tak nampak. Sebab kita bawa dia masuk dalam alam kita, dalam alam makrifat kita. Faham? Dan dia tak nampak, dia tak tahu apa jadi kat dia. Jadi dia tak mampu nak melawan lah. Jadi saya pisahkan benda tu daripada anak-anak saudara saya. Kemudian saya kurung. Lepas tu saya call mak saya. Dah selesai zikir tu, saya call mak saya. Saya tanya macam mana. Dah tidur dah anak buah kau. Dah senyap dah. Jadi itulah pengalaman saya didatangi oleh entiti daripada kawasan tu. Sebab dia trigger saya tengah berfikir dari situ. Okey. Dan saya terpaksa berunding dengan dia orang, menerang kepada dia orang, tak ada kaitan dengan apa yang saya sedang buat. Ini masalah keluarga saya, bukan dengan dia orang. Jadi dia macam manusia juga. Bila kita beradab dengan dia, kita cakap baik-baik, dia pun faham. Macam itulah yang berlaku pada tahun 2017 tu. Okey, menarik. Geng, tengok. Walaupun dah join band, geng, kan? Masih lagi Betul. masih lagi kan. Boleh zikir, boleh ruqyah kau orang dari jauh. Jadi kita jangan pandang orang sebelah mata. Kau takut kau tak tahu siapa yang kau duk mengata, kan? Dia orang yang baik-baik, kan? Kita jangan judge orang melalui luaran saja, kan? Aku dah bila dengar Abang Adat ni cerita, aku bayangkan seketul-seketul kan bila aku pergi kat ujung resort, kan? Ada sebelah ujung sana tengah ramai-ramai, ya Allah seramnya aku. Tak, yang datang awal pun macam ni. Aku bayangkan. Siapa? Siapa yang depan tu? Okey. Uish. Yelah, dia nak buat benda tu tak syarat jadi ustaz. Yang penting amalan tu. Kena ada betul. amalan. Kita jaga kita punya solat 5 waktu. Kita jaga hati kita. Selalu kadang-kadang benda tu, bila kita berjaya bantu orang, kadang-kadang datang juga riak dekat hati tu. Lintasan tu ada, senang je nak buat. Kita minta pada Allah, ya Allah, aku berlindung dengan kau daripada kejahatan yang datang kepada diri aku sendiri. Maksudnya riak tu kan bisikan jahat. Betul. Jadi kita minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan yang datang pada diri kita sendiri tu. Sebab kita tak mampu nak selamatkan diri kita daripada diri kita sekalipun. Allah yang akan selamatkan kita. Jadi kita kena minta dekat dia lah. Itu yang Azazil Kantoi yang tu lah. Dia tak minta doa selamatkan diri dia daripada diri dia sendiri. Satu lagi benda baru bagi aku. Ya Habib, bila kita rasa timbul riak, kan, kita minta Allah supaya kita, kan, selamatkan diri pada kejahatan ni. Kejahatan yang datang pada diri kita sendiri. Dari kita diri sendiri. Okey, InsyaAllah lepas ni kalau saya teriak, saya terus baca. Ya Allah. Niat ya Allah, ya Allah, aku berlindung ke kejahatan yang datang pada diri aku sendiri, ya Allah. Dia macam tu je cara dia, kita nak jaga hati kita tu. Sebab hati kita ni yang jaga, Allah yang jaga. Yes. Memang semua benda kita kena mengharap pada dia. Even dengan diri kita sendiri pun, terhadap diri kita sendiri pun, kita masih berharap pada Allah. Okey, Abang Adat, dia ni soalan lain kan. Yang dengar yang marah aku tanya je kau. Okey, kita ni Abang Adat, orang Melayu Malaysia ni, kita bila kita pengamal perubatan ni ramai kan, lain-lain jenis pula cara. Ada yang sekarang pula terbaru orang perubatan bergaduh dengan pengamal perubatan kan. Jadi kita tanya nak bagi clear lah kat orang kan. Jadi ada yang cakap macam ni lah, ni situasi yang sebenar. Aku ambil situasi yang sebenar. Pernah orang cakap dengan saya, kau jangan pergi kat pengamal perubatan sana. Dia ni pakai jin. Saya tanyalah, mana kau tahu? Dia ni boleh ubatkan orang dari jauh. Dia kalau jauh-jauh ni, dia pakai jin ni cerita dia. Abang Adat, boleh abang jawab tak soalan tu untuk dia? Dia kata macam ni, orang yang pengamal perubatan yang boleh mengubatkan orang dari jauh,
dia ada bela jin. Jadi Itu nak clearkan abang, benda tu betul atau tidak? Jadi macam mana pandangan abang terhadap statement yang dikeluarkan ni? tak semua orang yang buat daripada jauh tu macam tu. Kita buat dari jauh ni sebab apa? Kita tak berada di situ. Betul. Time tu pula orang minta tolong pada kita. Kadang-kadang bila buat dari jauh ni, pernah tak kita baca Al-Quran cerita tentang Nabi Sulaiman minta menteri-menteri dia tu nak pindahkan Istana. istana Balqis. Betul. Itu dari jauh tu. Betul. Daripada kerajaan dia ke kerajaan Balqis tu. Teleport. Ilmu Allah ni luar. Betul. Jadi Kadang-kadang bila orang tak faham, jatuh fitnah. dia tu dia sebab dia cakap cara saya macam dia sedang, saya cakap saya cakap lah jangan cakap macam tu kan jatuh fitnah, rujuk pada yang pakar. Jadi ialah kita orang Malaysia ni kan, jadi bila dia tengok orang tu boleh buat jauh, maka banyaklah spekulasi. Tapi saya nak dengarkan penjelasan. Sebelum ni kita dah tanya pun Ustaz Bro kan tu, tapi secara live dekat IG, tapi mungkin tak ramai yang masuk. Kita kat sini pun dah dapat jawapan dah daripada Abang Adat kan sendiri. Gitu kan. Lagi satu pernah tengok tak Pak Munawir punya live? Tak tengok pula. Pak Munawir Fight Club. Pak Munawir ni dia seorang pengamal perubatan. Dia kata waktu PKP ni dia tak dapat nak bantu orang datang, dia kena buat dari jauh. Takkan kita nak kata dia pakai jin. Betul. Ya. Daripada jauh ni kelebihan dia satu. Kita tak perlu berdepan dengan benda tu. Sebab bila dari jauh kita gunakan makrifat. Kita guna teleportasi. Kalau dalam istilah sains dia, teleport. Kita bayangkan orang tu masuk dalam bayangan kita. Kadang-kadang orang tanya nama mak, tanya tarikh lahir. Sebab apa? Sebab apa kita tanya nama mak? Sebab apa kita tanya tarikh lahir? Sebab katakanlah nama orang yang nak kita ubatkan tu Ahmad. Ahmad bin Dollah. Dalam dunia ni ada berapa juta orang Ahmad bin Dollah. Berjuta-juta orang nama Ahmad bin Abdullah ni. So nak kecilkan dia punya skop supaya menuju pada orang yang betul, pergi dekat nama mak dia. Dan mungkin masih ada lagi orang yang nama dia Ahmad, mak dia tu nama sama je dengan orang lain. Maksud tu kita minta tarikh lahir. Supaya doa kita tu sampai kepada orang yang betul-betul. Itu tujuan dia sebenarnya untuk sampaikan benda tu, pertolongan tu kepada orang yang sepatutnya. Sampai pada orang tu. Itu sebenarnya tujuan dia. Okey, gila cerita Abang Adat ni. Kan? Lepas dia lain lah, bagi aku main blown lah. And aku sukalah cara Abang Adat ni, dia akan selitkan perkongsian ni. Betul. Kan? Dengan ilmu-ilmu macam ni kan. Seronok lah aku dengar. Okey, Fiz ada apa-apa? Aku tak ada apa sebab apa yang Abang Adat cerita tu memang antara cerita yang atau pengalaman yang aku belajar dengan ustaz aku jugalah. Sama lebih kurang. So lengkap lah kita punya cerita hari ni. Okey, Abang Adat terima kasih kerana sudi berkongsi dengan Santai Chill lagi sekali. Susah sama-sama. Susah nak dapat pencerita yang macam Abang Adat ni. Okey, Abang Adat ada apa-apa kata-kata ke dekat kita punya viewer Santai Chill? Okey, pada viewer Santai Chill, selamat menyambut awal Muharram. Kita perbarui kita punya buku amalan kita. Kita banyakkanlah, sebab dalam waktu Covid ni kita banyakkanlah istighfar, banyakkan baca Quran. Sebab kita tak tahu berapa lama benda ni nak berakhir. Dan selepas Covid ni apa pula lagi nak jadi, kita pun tak tahu. Kan? Kemudian kita sama-sama lah memaafkan satu sama lain. Sebab kalau kita nak masuk syurga, orang lain pun nak masuk syurga. Kalau ada bisikan-bisikan jahat pada diri kita tu, gunakanlah tips yang saya bagi tadi.
minta pada Allah, ya Allah, aku mohon berlindung dengan kau dari kejahatan yang datang itu di sini. Okey. Yes. Hari ni aku rasa penuh dengan ilmu di dada. Yes. Semua benda dah orang kata terungkai lah. Rasa macam semua persoalan tu dapat dijawab lah kan. And kita sendiri santai chill nak minta maaf kat Abang Adat kalau ada terkasar bahasa salah tanya kan, terlukakan hati ke apa. And juga kepada kita punya viewer kan, santai chill ni kita tak tahu kan, kita rasa kita dah buat yang terbaik kan, tapi mungkin ada yang kat sana tergores hati ataupun ambil yang kita kadang nak masukkan lain kan, tapi yang difaham lain kan. Jadi minta maaf kan. Kita buka buku baru macam ada cakap kan, kita jadi a better person. Kita manusia semua buat silap. InsyaAllah kita cuba buat yang lebih terbaik selepas ni, InsyaAllah. Okay. Abang dengan santai chill ni tak ada masalah. Abang anggap santai chill ni macam adik-adik abang. Lebih lagi syok yang sama dengan abang. Mesti yang sama. Kita macam adik-beradik lah. Tahu dengar. Okay guys. Maknanya kalau ada yang korang rasa macam tersalah cakap tu, anggap dia macam adik-beradik punya masalah je, boleh kata. Okay, faham. Anggap macam tu je. Yalah, boleh lah kan. Kita anggap je lah. Okay guys, terima kasih kerana menonton Santai Chill dari awal sehingga habis. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk video yang akan datang. Dan yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.